Baik, seterusnya kita lihat soalan nombor 7. Okey, untuk soalan nombor 7 ni ia berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan cukai pintu. Cukai apa ni? Cukai tanah. Okey, so di sini dia bagi tahu bahawa Encik Azman memiliki sebidang tanah berkeluasan 6.7 meter darab 22.9 meter untuk membina rumah kediaman. Okey, kerajaan negeri menetapkan kadar cukai tanah di kawasan itu adalah pada 40 sen setiap meter persegi. Okey, so hitung jumlah cukai yang perlu dibayar oleh Encik Azman setiap tahun. Okey, so dia kata ni dia kata dia ada tanah. Tanah dia mesti lebih kurang ginilah bentuk dia kan. Okey, dengan ukuran 6.7 meter. Okey, sini adalah 22.9 meter. Okey, so kita nak cari dia punya apa nama ni, cukai yang dikenakan bagi tanah yang dimiliki oleh Encik Azman. Macam mana caranya? Yang pertama kita kena carilah luas, luas tanah. Okey, so luas tanah bersamaan dengan macam mana formula dia ni? Sebab ini adalah bentuk petak kan. Jadi 6.7 darab dengan 22. Okey, darab dengan 22 perpuluhan berapa tu? Perpuluhan 9. Okey, so kira 6.7 darab 22.9 maka kita dapat 100. Okey, 153.43 meter per segi. Okey, so cukai yang dikenakan adalah bersamaan dengan 40 sen per segi. So maksudnya 153.43 meter persegi darab dengan 0.40 sen. So kita akan dapat darab dengan 0.40 sen. So kita akan dapat bersamaan dengan RM61 setahun. Okey, RM61 372. Jadi kita kena bundarkanlah. Sebab apa? Sebab ini melibatkan ringgit. Okey. So ringgit dia hanya ada 2 titik perpuluhan. Jadi kita akan dapat RM61.37 setahun. Itu adalah cukai yang perlu dibayar oleh Encik Azman. Okey, seterusnya kita pergi pada soalan nombor 8. Soalan nombor 8 dia sedang membincangkan tentang apa ni? Cukai pendapatan. Okey. Ke nombor 7 tadi okey? Boleh faham kan? Okey, seterusnya kita tengok untuk soalan nombor 8. Okey, nombor 8 kita notekan dulu beberapa maklumat yang utama dan penting. Okey, yang pertama dia kata apa? Dia kata gaji bulanan. Okey, so gaji bulanan. Okey, gaji bulan. Maksudnya setiap bulan gajinya adalah bersamaan dengan RM6,500. Maksudnya kalau kita nak cari untuk tahunan, okey, nak cari untuk tahunan kena darabkan dengan 12 bulan. Okey, maknanya 6,500 darab dengan 12 bulan bersamaan dengan 78,000. So maksudnya kalau setahun, okey, kita tulislah kalau tahunan bersamaan dengan RM78,000. Okey, kemudian dia kata dia telah mendapat bonus sebanyak sebulan gaji. So di sini ada bonus. Okey, maknanya kena tambah sebulan gaji bersamaan dengan sebulan gaji dia 6,500. So tambah 6,500. Okey, dan allowance lain berjumlah 9,600. So dia kata allowance lagi ada 9,600. Dia kata yang mana dikenakan cukai. So maknanya kenapa kita kena tambah? Sebab dia kata bonus dan juga allowance ini akan dikenakan cukai. So jumlah pendapatan tahunan dia adalah bersamaan dengan berapa? 78,000 tambah dengan 6,500 tambah dengan 9,600. Maka kita akan dapat sama dengan RM94,100. Okey, kemudian dia juga telah menderma kepada organisasi yang diluluskan kerajaan bersamaan dengan 1,000. Okey, nampak? Bila kata menderma, maksudnya dia mendapat pengecualian cukai. And then dalam masa yang sama juga, dia mendapat pelepasan. Apa? Pelepasan sebanyak 10,400. So soalan nak hitung pendapatan bercukai. Jadi kita tahu bahawa pendapatan bercukai bersamaan dengan pendapatan kasar
tolak dengan pengecualian cukai, tolak dengan pelepasan cukai. So kita akan dapat pendapatan kasar dia ialah bersamaan dengan RM94,100 tolak dengan pengecualian cukai iaitu 1,000, okey, iaitu RM1,000. Okey, kemudian di sini dia juga ada pelepasan cukai iaitu bersamaan dengan RM10,400. Okey. So, jumlah keseluruhannya ialah berapa? 94,100 tolak dengan 1,000 tolak lagi dengan 10,400. Maka kita akan dapat jumlah pendapatan bercukai Encik Jordan ini adalah bersamaan dengan RM82,700. Okey. Selesailah sebab dia nak pendapatan bercukai Jordan. Okey. Senang kan? Baik. Seterusnya, kita lihat soalan nombor 9. Okey, bagi yang terlepas, kamu boleh nanti rujuk semula dalam video yang akan cikgu share kemudian lah. Okey, kemudian nombor 9. Dia kata apa? Encik Osman. Okey, Encik Osman mempunyai pendapatan bercukai. Okey, kita tulis pendapatan bercukai. Bersamaan dengan berapa? Bersamaan dengan RM35,800 pada tahun 2020, pada tahun lepas. Okey. Dia telah membayar zakat sebanyak 700. Okey, so zakat. Okey, zakat bersamaan dengan RM700. Okey. So zakat ini dikategorikan sebagai rebate. Itu kita kena fahamlah. Okey, kemudian hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Osman bagi tahun tersebut. Okey, pendapatan bercukainya ialah 35,800. Maknanya, maknanya kat sini kita kena merujuk kembali kepada jadual ni. Kalau 35,800, dia termasuk dalam kumpulan ini. Okey. So untuk 35,000 yang pertama, cukai yang dikenakan ialah sebanyak 600. Okey. So 35,000 yang pertama bersamaan dengan berapa? Bersamaan dengan RM600 yang dikenakan. Dan baki untuk 800 lagi, okey, maknanya RM800 kita kena darabkan dengan berapa? Okey. So kita tengok jadual ni dia kata kena darabkan dengan okey 8%. 8%. So maksudnya pengiraan kita tadi RM800 kena darab dengan 8%, iaitu 800 darab dengan 8 bahagi 100. So dapat RM64. Okey, so jumlah yang di jumlah cukai ialah bersamaan dengan RM664. Kemudian dia membayar zakat sebanyak 700. So maksudnya dia dapat rebate sebanyak 700. So 664 kita kena tolakkan dengan rebate. So tolak 700. So tolak 700 maka kita dapat negatif. Okey. 664 tolak dengan 700 kita akan dapat negatif berapa tu? 36. So dapat negatif 36. Jadi sekarang ini, okey, berapakah cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Osman? Jawapannya ialah okey berapa? RM0. Encik Osman tidak perlu membayar apa-apa cukai sebab sebab dia dah berlaku lebihan kat sini. Lebihan. Maknanya ke sini dia berlaku negatif 36. Okey, dia punya rebate ni lagi besar daripada dia punya pendapatan daripada cukai yang dikenakan. Cukai yang dikenakan hanya 664 tapi dia punya zakat dia adalah sama dengan 700, iaitu rebate dia sama dengan 700, maka dia tidak perlu membayar apa-apa kepada LHDN. Kalau kita tengok ni sini pun tulis RM0. Maknanya tak perlu bayar apa-apa lah. Okey. Baik. Seterusnya untuk soalan yang terakhir, soalan nombor 10 kan? Okey, kita pergi pada muka surat yang berikutnya. Okey, mana ni? Okey, baik. Nombor 10. Okey, nombor 10 dia kata Jun Kuat. Okey, Jun Kuat pula. Jun Kiat hendak membeli sebuah kereta baharu untuk digunakan di Semenanjung Malaysia. Okey, maknanya sekarang ni kita akan merujuk kepada nilai nilai cukai jalan di Semenanjung Malaysia. Okey, so di sini kita guna istilah cukai jalan.
Okey. Dia memperuntukkan RM280 untuk membayar cukai jalan bagi kereta baharunya. Okey, so dia kata dia hanya ada duit sebanyak 280 nak bayar cukai jalan bagi kereta baharu dia. Berapakah kapasiti enjin maksimum bagi kereta baharu Jun Kiat? Okey, yang ini kita kena merujuk kepada apa? Kita kena merujuk kepada, okey, kita buka balik, merujuk kepada jadual. Okey, jadual untuk cukai jalan. Okey, mana satu ni? Cukai jalan. Cukai jalan, muka surat berapa? Pengiraan dia. Okey, ni cukai jalan. Okey, so cukai jalan tengok. Kalau dia punya tu adalah sebanyak RM280. Okey, dia punya mana tadi? Okey, RM280. So, berapakah maksimum? Maksimum untuk kenderaan, jenis enjin dia. Berapakah kapasiti enjin? Jadi kalau kita merujuk kepada jadual ini, kapasiti enjin maksimum untuk Semenanjung Malaysia, okey, kalau 280 maknanya dia mestilah berada pada paras 1801 cc. Okey, 1800 cc lah. Kalau 1801 dah lebih daripada RM280. Okey, sebab dia kata kalau melebihi 1800 cc maknanya dia punya cukai yang dikenakan adalah bersamaan dengan 280. Kemudian dia gini 1801 untuk 1800 cukai yang dikenakan ialah bersamaan dengan RM280. Untuk satu yang baki tu ialah tambah 50 sen. So satu darab dengan 50 sen bersamaan dengan RM, okey, 50 sen. Jadi cukai yang dikenakan kalau dia ambil kenderaan yang berkapasiti cc dia 1801, dia kena bayar RM280.50 sen. So dia hanya boleh ambil yang berada pada sisi 1800 sahaja maksimum. Dia tak boleh ambil lebih daripada 1800. So maksimum sisi yang boleh guna ialah 1800 sisi. Okey, so jawapan kita ialah 1800 cc. Okey, jawapannya adalah 1800 cc juga. Okey, baik. Maknanya untuk latihan yang cikgu beri dah selesailah. Sepatutnya sebab cikgu suruh kamu buat sehingga soalan nombor 10. Tapi tak apa, kita cuba bincang. Satu lagi soalan kita tambah. Soalan nombor 11. Okey, soalan 11 dia kata Encik Raju. Encik Raju memiliki sebuah pansapuri servis di Ampang. Okey, sewa pansapuri itu dianggarkan pada 1,200 sebulan. Okey, sewa ialah bersamaan dengan 1,200 sebulan. Kemudian dia membayar setahun, cukai pintu dia membayar sebanyak, cukai setahun bersamaan dengan 648 untuk cukai pintu. Hitung kadar cukai pintu bagi pansapuri servis itu. Okey, so macam mana nak kira? Sewa pansapuri dianggarkan pada 1,200 sebulan dan dia membayar 648 setahun untuk cukai pintu. Hitung kadar cukai pintu bagi pansapuri servis itu. Okey, maknanya apa kat sini? Kita nak tahu kadar yang dikenakan. Maksudnya sewa sebulan 1,200. Kalau setahun, kita kena darab dengan 12 bulan. Jadi untuk kadar sewa, okey, sewa setahun bersamaan dengan 1,200 cc darab dengan 12 bulan bersamaan dengan 14,400. Kita nak tahu kadar, kadar cukai yang dikenakan, maknanya 648 kena bahagilah jumlah pendapatan iaitu jumlah sewa ni iaitu 14,400 darabkan dengan 100. Maka kita akan dapatlah kadar dia. Jadi 648 bahagi 14,400 darabkan dengan 100, maka kita akan dapat sama dengan 4.5%. Okey, 4.5%. Itulah kadar yang dikenakan kepada Encik Raju. Iaitu kalau kita tukar ke dalam bentuk ringgit, 4.5% bersamaan dengan 4.5%.
Okey, maknanya untuk kadar cukai yang dikenakan ialah bersamaan dengan 4.5%. Ni betul Okey, baik. Itu soalan nombor 11 lah. Okey. Halalan tu kita cuba tengok juga untuk pengiraan soalan nombor 12. Kat sini ada kan. Selvi membeli sebungkus nasi lemak di sebuah gerai dengan harga RM5.50 tanpa cukai pendapatan. Okey, dia beli nasi lemak tanpa cukai pendapatan. Okey, di sebuah gerai. Tidak ada cukai yang dikenakan. Dia kemudian membeli secawan kopi dari kedai kopi dengan harga RM14.80 termasuk cukai perkhidmatan sebanyak 6%. Jelaskan sebab cukai jualan dan perkhidmatan tidak dikutip di gerai. Kenapa? Sebab apa? Sebab apa? Kalau gerai jalanan, kedai-kedai di tepi jalan dia tidak dikenakan cukai perkhidmatan. Kenapa? Kat sini satu benda yang menarik untuk kita bincang. Sebab gerai itu tidak menjana hasil melebihi daripada 1.5 juta setahun. Okey, untuk dikenakan cukai perkhidmatan, pendapatan yang dijana mestilah melebihi 1.5 juta setahun. Barulah dia akan dikenakan cukai perkhidmatan dan cukai jualan. Okey, jadi kalau kedai-kedai kecil ni biasanya memang tidak adalah istilah cukai perkhidmatan dan juga cukai jualan. Okey, yang kedua, soalan yang kedua dia kata apa? Hitung harga asal secawan kopi jika tidak termasuk dengan cukai jualan dan perkhidmatan. Okey, RM14.80 adalah termasuk dengan 6%. Maksudnya, kalau harga dia 100%, okey, bila ditambahkan dengan 6%, maksudnya sekarang ni RM14.80 bersamaan dengan ini. Sebab dia kena tambah 6%. Harga secawan kopi ialah 100%. Okey, tambah cukai perkhidmatan jadi 6%. Sejumlah yang dibayar kepada syarikat kedai kopi itu adalah bersamaan dengan 106%. Sekarang ni kita nak tahu harga asal kopi itu. Jadi macam mana caranya? Okey, 106%. Jadi caranya ialah apa yang boleh kita buat adalah okey, 14.80 okey, sama dengan 106% bersamaan dengan 106 bahagi dengan 100. Maknanya apa yang boleh kita buat? Okey, 100 di bawah ni kita bawa naik ke atas. Jadi kita akan dapat RM14.80 darab dengan 100. Bahagi, okey, bahagi 106%. Jadi kita akan dapat harga untuk secawan kopi. Jadi 14.80 darab dengan 100% bahagi dengan 106. Maka kita akan dapat bersamaan dengan 13, okey, RM 13.96. Ambil dua titik perpuluhan saja. Sebab apa? Sebab ini menyebabkan duit. Jadi harga asal kopi itu ialah sebenarnya RM13.96 sahaja. Cuma selepas cukai barulah menjadi RM14.80. Okey, baik. Ada apa-apa persoalan? Cikgu rasa cukuplah sampai situ sahaja untuk malam ini. Okey, kalau ada soalan mungkin boleh tanya. Kalau tak ada, maknanya kita boleh berhenti di sini. Okey, ada apa-apa soalan? Tak ada Okey, so kalau tidak ada, maka kita berhenti di sini. Jadi